sebagaimana Allah berfirman, setengahnya untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku adalah apa yang dia minta. Ini merupakan perbuatan pemohon yang paling sempurna. Dia memuji yang diminta, kemudian memohon agar dipenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kaum mukmin sebagai saudaranya dengan sifatnya sebagai Rabb semesta alam. Kebutuhan ni maknanya keperluan. Ni bahasa Indonesia ni, kita guna buku Indonesia. Memang kalau siapa yang ada dulu, memang sebenarnya buku ni pun saya memang beli dari Indonesia betul-betul. Bawa naik kapal terbang, saya pergi sendiri. Jadi memang pure bahasa Indonesia. Tak apa, kita belajar. Ini antara perkataan kebutuhan ni perkataan yang mungkin di Malaysia dia punya kata tu tak berapa elok makna dia. Kasar kan. Tapi di sinilah kita sebenarnya bagusnya bila kita belajar bahasa international kan. Banyak bahasa. Maka kita akan berhenti untuk bermain dengan bahasa. Main ni maknanya kita jumpa banyak ni poster-poster yang kata hari ni jangan guna perkataan ni sebab perkataan ni dalam bahasa sekian-sekian maknanya ini. Kita ada banyak sangat perkataan yang berbeza makna, perkataan sama tapi beza makna di tempat kita dengan tempat lain. Contoh apa lagi, bahasa Jawa, iki, siapa orang Jawa tahu iki apa? Iki maknanya ini. Tapi kalau pergi Turki, iki tu maknanya dua. Nombor dua tu iki. Jadi perkataan sama sebenarnya, IKI je ada, sama. Ada banyak lagi perkataan-perkataan lain yang contohnya bisa kan. Sekarang dalam bahasa Melayu kita dah pakai bisa dengan makna boleh. Tapi satu ketika dulu saya ingat masa kanak-kanak, masa saya sekolah rendah tu, bila orang sebut bisa je orang duk ejek bisa ular. Sebab bisa dalam bahasa Indonesia boleh. Sampailah akhirnya perkataan bisa tu masuk dalam bahasa Melayu yang tinggi. Bahasa Melayu sastra di Malaysia barulah orang terima. Jadi tu perkataan-perkataan yang maknanya kita kena memaknakan satu perkataan mengikut bahasa yang dikehendaki oleh ayat tu. Jadi jangan mainlah kan, bahasa Arab gini, jangan cakap perkataan gini sebab dalam bahasa Arab maknanya gini. Dan kalau kita tengah cakap bahasa Melayu, tak payah ada cerita bahasa Arab. Gitu kan. Kalau tengah cakap bahasa Arab, cerita bahasa Arab. Sebab kita akan ada perkataan banyak sangat. Perkataan-perkataan yang sama tapi dalam bahasa lain makna dia beza. Sama dengan perkataan misal kata fitnah. Fitnah bahasa Arab. Tapi fitnah dalam bahasa Arab bukan makna fitnah kot Melayu. Kita kalau kot Melayu kata fitnah ni maknanya tuduhan ni. Tuduhan yang tanpa bukti. Tuduhan yang tak betul. Itu kita kata fitnah. Dalam bahasa Arab fitnah bukan makna tuduhan. Fitnah maknanya ujian. Cubaan, dugaan. Jadi dia bukan mesti benda tak baik. Jadi maknanya kalau kita kata jangan guna perkataan fitnah. Fitnah maknanya sekian-sekian dalam bahasa sekian-sekian. Kan lain tu. Jadi beza bahasa. Baik, jadi ni maknanya bila kita baca buku Indonesia tak ada masalah lah dengan perkataan ni. Tapi jangan gabungkan perkataan kebutuhan dengan bahasa Melayu. Kalau gabungkan bahasa Melayu, dia tak elok. Dia memang bahasa kasar lah. Baik, kemudian dikatakan tadi Tuhan yang memiliki pembalasan kemudian ia mengkhususkan ibadah dan permintaan tolong hanya kepadanya. Lalu ia mengaturkan permohonan atau akan kebutuhannya, iaitu kiranya dia menunjukkan bagi dirinya dan saudara-saudaranya yang beriman jalan yang lurus berupa dinul Islam yang sahih tanpa tambahan dan kekurangan, agama yang bersih dari bid'ah dan khurafat. Jalan ini merupakan jalan terdekat untuk mencapai apa yang dicintai dan diridai Allah, selaras dengan apa yang telah diperintahkannya dan disampaikan oleh Rasulnya. Baik, jadi dalam ni nak bagi tahu adalah kita tengok balik ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah, bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi dalam kalimah tu dah menunjukkan bahawa kita melakukan penyembahan dulu, kita sembah Allah dulu, lepas tu barulah kita minta tolong. Jangan terbalik. Selalu kita iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kita pergi minta tolong dulu baru kita buat ibadat. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak mau buat ibadat. Kan? Kalau kita solat hajat tapi tak dapat-dapat, akhirnya kita berhenti. Maknanya apa? Memang kita solat tapi sebenarnya yang kita nak adalah benda yang kita minta. Bukan kita nak ibadah pun. Itu terbalik kan? Maknanya kadang-kadang hari ni, itu sebab kadang sebahagian ulama' dia kata
Nazar tu maknanya kita meminta sesuatu daripada Allah, dan kemudian kalau kita dapat benda tu, kita akan buat satu-satu ibadah. Ibadah tu contohnya kalau kita katalah ada yang positif COVID, dia pun nazar, kalau saya sihat, saya nak puasa 3 hari. Nazar tu wajib tunaikan. Sebagian ulama' dia kata nazar ni macam orang kedekut. Sebab dia minta dulu, dapat baru dia buat ibadah. Tapi dia tak salah, benda tu ada dalam Islam. Cuma yang saya cadangkan macam ni, bila nazar ni, jangan nazar benda biasa-biasa. Semua hidup tak pernah puasa-puasa sunat, tiba-tiba nazar kalau dapat benda ni baru nak puasa sunat. Tu kata kedekut. Jadi kalau nazar tu jangan benda kecil-kecil. Kena benda besar. Contoh buat kenduri. Kenduri yang untuk satu kampung. Kalau kita tak jemput orang pun, sekarang COVID tak boleh, kita kata kita nak nak bagi makanan untuk satu kampung. Satu taman kita tu kita nak bagi makanan pada jiran-jiran kita. Tu baru nazar besar sikit yang kita tak buat selalu. Kalau tiap-tiap minggu duk bagi makan satu taman, jenuh kita. Jadi maknanya tu nazar. Ataupun misal kata kalau aku dah dapat yang ini, aku nak bina rumah anak yatim. Tu baru nazar betul, sebab benda yang kita jarang buat. Tapi kalau nazarnya, kalau dapat yang ni nak puasa 3 hari, itu kita kata kedekut lah. Patut tak payah dapat apa-apa, puasa dia terus 3 hari. Namanya ibadah. Kalau dapat yang ni nak sedekah RM50. Sedekah RM50 ni kita kata kalau boleh tiap-tiap bulan lah. Kita dah bagi, tak payah dapat apa-apa, tak payah minta apa-apa daripada Allah pun. Sikit sangat. Lain kalau serta nak sedekah RM50,000, tu barulah boleh. Kita kata nazar, kalau dapat nak sedekah RM50,000. Tu maknanya amount dia kan. Kita kata nazar kita tu, ibadah yang kita janjikan nak buat tu lebih daripada biasa. Sebab sebenarnya adab kita sebagai hamba adalah kalau nak minta sesuatu, ibadah dulu. Maknanya serahkan diri kita pada Allah dulu, barulah layak untuk kita minta sesuatu. Jadi tadi kita dah serahkan diri pada Allah, dan kita dah bagi tahu kan, kita dah sebut dalam ayat yang keempat, kita tu hanya menyembah Allah dan kita hanya minta tolong pada Allah. Maka di sini barulah ayat yang kelima ni menjelaskan apa yang kita nak minta. Dan ini adalah permintaan yang paling berharga, iaitu Shiratal Mustaqim. Untuk berada di atas jalan yang lurus, tak semua orang boleh bagi kat kita. Dan bukan terkata tak semua orang, hanya Allah saja yang boleh bagi kat kita. Mintalah dengan penguasa sehebat mana pun, minta dengan raja mana pun, minta dengan orang yang hebat macam mana pun, kita takkan dapat yang ni, Shiratal Mustaqim. Allah je yang boleh bagi. Jadi sebab tu, kalau nak minta apa-apa dengan Allah tu, minta mulakan dengan apa yang paling berharga, yang Allah takkan bagi kepada orang lain. Dan juga yang paling berharga tu adalah apa yang hanya Allah boleh bagi. Jadi apa dia yang hanya Allah boleh bagi? Satu, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian pahala hanya Allah yang boleh bagi. Syurga hanya Allah yang boleh bagi. Dan itu benda-benda yang kita kata tak boleh minta kat siapa. Kalau setakat nak minta sihat, doktor boleh bagi ubat. Setakat nak minta bahagia. Bahagia ni kadang manusia sekitar kita mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Manusia juga. Kalau nak minta harta, lebih-lebih lagi lah. Harta ni orang boleh bagi, orang boleh bagi duit kat kita. Kita kata tak perlu kita habiskan masa doa kita tu hanya untuk mendapatkan benda-benda yang bersifat sementara, bersifat duniawi. Nak minta boleh kan? Ada doa-doa yang diajarkan, minta rezeki yang luas, rezeki lapang kan? Minta kesihatan yang baik, ada. Tapi jangan jadikan hanya itu doa kita. Itu sebahagian daripada doa, tak apa. Itu pun tujuannya untuk akhirnya ibadah juga. Kan nak minta rezeki yang luas, kenapa nak minta duit banyak? Kenapa nak rezeki, nak kaya, kenapa? Balik semula kepada ibadah. Sebab kita nak banyak sedekah. Kita nak tolong orang sekitar kita, sekeliling kita. Kemudian nak minta sihat, kenapa nak minta sihat? Nak minta sihat supaya kita dapat buat ibadah dengan lebih baik. Kalau solat tu dapat solat dengan banyak rakaat. Kalau baca Quran boleh baca lama-lama. Boleh baca banyak-banyak. Kita nak ibadah. Kalau kita nak minta bahagia, kenapa nak bahagia? Supaya mudah untuk ibadah. Hari ni
Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita kata manusia itu lebih umum selamat kalau dibagi ujian kesusahan. Ujian kesusahan lebih selamat, jauh lebih selamat daripada ujian kesenangan. Sebab itulah musuh Islam menyerang kita dengan kaedah memberi kesenangan kepada kita. Dia bagi hiburan, dia bagi kita rasa happy, enjoy, kan? Supaya dengan itu kita jauh daripada Allah. Dan memang terbukti banyak pun yang macam tu. Umat Islam ni bila ditekan baru dia dekat dengan Allah. Bila kita ada masalah baru mula solat hajat. Ni suasana COVID ni ramai orang yang kat rumah ada makan, tengok TV, makan, tengok TV, tu je yang dia tahu. Kan? Selain tidur tu je. Tidur, makan, tengok TV, tidur, makan, tengok TV. Sampailah berlakunya pengembangan sebab tak ada kerja lain tu je. Tiba-tiba positif COVID. Masa tu lah baru mula solat hajat. Tiba-tiba nak sedekah kan. Tiba-tiba nak minta maaf dengan semua orang. Kan nampak bila kita susah barulah akhirnya kita dekat dengan Allah. Kalau itulah situasinya. Maka kalau Allah sayang kita memang Allah akan bagi kesusahan-kesusahan. Sebab tu Nabi bagi peringatan, ingatlah 5 sebelum 5. Sebab waktu 5 tu kita leka. 5 tu waktu bila? Waktu sihat. Leka tu maknanya waktu sihat kita tak buat ibadat. Tak ada solat hajat waktu sihat. Tapi bila dah sakit tenat mula solat hajat. Mula nak baca Quran, minta surah, minta ayat macam-macam. Ayat-ayat syifa, kan? Ayat-ayat penawar. Padahal hari-hari biasa tak baca Quran pun. Kan? Maknanya kita kata waktu kita dalam kesusahan barulah kita akhirnya dekat dengan Allah. Ini maknanya leka lah. Dengan kesihatan kita lalai. Waktu sihat buat apa? Tu duduk depan TV sambil makan popcorn. Waktu yang kita buat waktu sihat. Waktu sihat kita bersembang, kita main handphone sampailah sampai sakit badan kita. Sebab duduk-duduk. Manusia ni dia akan sakit sama ada sebab kecederaan disebabkan pergerakan ataupun sebab tak bergerak. Tak bergerak pun kita sakit kan. Sebab manusia ni dia dicipta sebagai mesin. Mesin untuk beribadah. Kan tujuan hidup ibadah. Jadi memang kita punya fizikal tu dia macam mesin. Mesin ni kalau tak jalan karat. Sakit dia. Baik. Tu benda yang kita kata kita nak buat dalam hidup kita adalah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Baik. Dan dalam ni tadi disebutkan tentang kita bersih daripada bid'ah dan khurafat. Maknanya ihdinas siratal mustaqim, tadi jalan yang lurus tu apa dia? Jalan yang lurus adalah kita bebas daripada perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Dan bid'ah ni apa dia? Bid'ah definisinya adalah sesuatu ibadah. Ini definisi yang kita boleh jumpa dalam hadis 40 huraian mengenai dengan hadis berkaitan dengan janganlah melakukan satu bid'ah yang tidak ada dalam agama. Fahuwa raddun. Sesungguhnya ia ditolak. Apa yang tidak ada dalam agama maka dia ditolak. Jadi dalam tu ada didefinisikan berkaitan dengan bid'ah. Ulama mendefinisikan bid'ah adalah sesuatu perkara yang ditokok tambah yang tidak ada dasar sama sekali dalam agama. Ni point ni kena faham betul. Sebab hari ni saya ingat perkataan ni cukup tersebar dalam masyarakat kita sekarang ni. Dan perlu kita fahami, maknanya ulama mengatakan maksud bid'ah adalah satu tokok tambah dalam agama yang sama sekali tidak ada asas dalam Islam. Sama sekali tidak ada asas. Jadi maksudnya bukannya setiap yang tak ada dalil maka ia bid'ah, tak. Sebab ada banyak benda tak ada dalil dalam hidup kita. Contoh, makan belacan. Mana ada dalil boleh makan belacan? Sebab belacan tak ada dekat masa zaman Nabi pun tak ada, kat Timur Tengah pun tak ada tu jemaah haji tu. Kalau nak pergi haji dibawa, antara yang dibawa sambal belacan. Sebab sana tak ada belacan. Jadi ada banyak benda selain daripada tu. Kalau yang berbentuk ibadah-ibadah ada banyak lah yang tidak ada dalil secara jelas hadis ataupun ayat Quran. Tetapi ada asas. Asasnya adalah setiap satu yang baik yang kita lakukan, maka siapa yang memulakan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang meniru perbuatan tu dan juga tidak dikurangi walau sedikit pun. Itu asas, itu ada dalil. Jadi selama benda tu adalah kebaikan dalam hukum yang tidak haram, maka
dia adalah satu kebaikan walaupun tidak ada dalil padanya. Jadi asasnya juga adalah setiap sesuatu itu hukumnya adalah ibahah, harus, sehinggalah ada dalil yang mengharamkannya. Jadi maknanya kalau kita nak tunggu ada dalil, susah kita sebab zaman berubah. Ni zaman COVID ni. Banyak tu tak ada dalil, pakai face mask tak ada dalil. Jadi pakai hand sanitizer lagi tak ada dalil. Vaksin tak ada dalil. Jadi kita tak mengatakan dia yang mana satu pihak mana betul mana tidak, tapi selama ia tidak ada hukum yang mengatakan dia haram, maka dia jadi harus. Apa saja kebaikan. Topi keledar tak ada dalil. Tali keledar, nak naik kereta pakai tali keledar tak ada dalil. Sebab orang naik unta zaman Nabi kan, naik unta naik kuda mana ada tali keledar. Topi keledar pun tak ada. Padahal naik kuda tu lebih berisiko daripada naik motor. Tapi naik motor kena pakai topi keledar. Naik kuda tak ada zaman dulu, zaman sekarang je pakai topi keledar. Itu pun dekat stable kan, dekat kandang kuda tu. Itu maknanya konsep-konsep perkara yang tokok tambah. Jadi tokok tambah yang tak ada dalam agama, tak ada asas sama sekali. Dan misalnya minta keramat daripada kubur-kubur. Ni banyak orang buat. Yang ni memang dilarang, memang dilarang sama sekali. Tak ada asas, maknanya kita kata Islam tidak mengizinkan benda seumpama tu. Itu barulah dikatakan bid'ah, terutamanya dalam ibadah-ibadah khusus. Itu satu sudut bid'ah. Kemudian yang keduanya khurafat. Ini benda asas. Khurafat ni apa dia? Khurafat ni adalah perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Perkara yang lari daripada, menyimpang daripada agama. Dan antaranya kita pakai tangkal. Tu kita percaya kepada sesuatu yang lain, satu kuasa yang lain. Kuasa pada benda-benda, objek-objek, pakai tangkal ataupun kadang-kadang kita tangkal rumah kita, bergantung entah apa macam-macam kat rumah kita. Ni ingat kadang-kadang tangkal-tangkal ni kita tak tahu dia tangkal. Tapi sifat tangkal ni maknanya bukan mesti nama dia tangkal. Tapi kalau disebutkan, kalau kamu gantung benda ni kat rumah kamu, kalau kamu pakai ni, kamu akan dapat benda sekian-sekian. Dan benda tu adalah benda yang tidak sesuai dengan hukum alam. Itu jadi tangkal. Contoh kalau kita, orang Melayu kita ni kadang-kadang ni pakai gelang hitam. Gelang hitam ni boleh buat kita semangat contoh kan. Apa kaitan gelang hitam dengan semangat? Itu bahaya kan. Sampai bila dicabut gelang tu kita hilang semangat. Itu maknanya tangkal. Antara contoh ni, saya ada contoh kalau dekat Turki sana, dia ada satu simbol. Ni orang Melayu kita kalau pergi dia suka beli. Sebab memang banyak sangat kat sana. Ini dia panggil blue eye ni. Siapa jumpa ni, kok ada orang pergi Turki dia balik beli yang ni. Banyak ni kitchen. Ni saya tak beli, orang bagi. Jadi masa pergi sana lah dia bagi, kononnya cedera hati. Sebab memang benda ni macam seolah-olah satu syarat lah kalau orang pergi sana mesti beli benda ni. Blue eye nampak dia macam mata. Blue. Ni macam mata. Ada mata biru kat tengah ni. Atas ni pun mata lagi. Banyak ni. Panjang. Ni pun mata lagi. Yang kecil-kecil ni mata juga. Jadi konsep dia banyak design lah ni antaranya. Konsep dia blue eye ni gantung kat rumah ataupun kitchen macam ni. Dia buat macam-macam perhiasan lah. Ada yang gelang, ada yang rantai.